Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di atas peluang ruang yang Allah beri kepada kita pada malam ini, lebih kurang 1 jam waktu yang kita akan gunakan untuk kita sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk perumpamaan ataupun pemisalan yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan petunjuk kepada kita semua. Seperti yang kita telah senaraikan silibus ayat-ayat yang berbentuk perumpamaan yang kita akan pelajari sepanjang pertemuan kita setiap hari Khamis malam Jumaat, ada 66. Jadi malam ini insya-Allah kita akan mempelajari perumpamaan bagi bilangan yang kelima. Perumpamaan, sekejap saya tengok, kelima ke? Okey, kita akan belajar perumpamaan. Okey, perumpamaan bilangan yang kelima, betul. Okey. Bagi sesiapa yang baru mengikuti pengisian ayat-ayat perumpamaan ini, saya syorkan supaya pertama pastikan tuan-tuan mendapat senarai semak, senarai semak perumpamaan yang kita akan pelajari. Kena ada senarai semak perumpamaan. Okey, senarai semak perumpamaan, cuba tengok dekat ruangan chat, ada tak rakan-rakan saya berkongsikan maklumat. Okey, saya minta supaya diletakkan senarai semak perumpamaan. Okey, sekejap saya izinkan saya memaparkan sekejap senarai semak perumpamaan. Okey. Kalau tuan-tuan lihat di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan yang saya paparkan sekarang. Okey, saya besarkan. Okey, sekejap. Okey. Seperti yang tuan-tuan lihat di skrin Zoom kan, tuan-tuan dan puan ni, ini adalah senarai semak perumpamaan yang mana kita insya-Allah malam ni kita akan belajar yang kelima. Perumpamaan yang kelima, iaitu ayat yang kejap saya besarkan sedikit lagi. Okey, iaitu ayat yang ke-171 Suratul Baqarah, muka surat nombor 26. Okey, ini bermakna alhamdulillah kita telah selesai 4 perumpamaan. Jadi kita masuk yang kelima. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, boleh tengok dekat ruangan chat siapa yang mengikuti melalui aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh tengok dekat ruangan chat ada di kongsikan Google Drive, link Google Drive yang tuan boleh dapat senarai semak dan juga nota yang kita gunakan untuk rujukan.
Okey, kita terus pergi kepada ayat yang kita nak bincangkan pada malam ini. Okey, ayat ini seperti yang saya maklumkan, Suratul Baqarah ayat yang ke-171, muka surat 26 di dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يسمع إلا دعاء ونداء. Okay, kita sambung bacaan dia. Summu bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini sambungan ayat dia. Jadi ayat dia hanya satu saja, ayat 171, tetapi di dalam nota yang saya paparkan, saya pecahkan ayat yang satu ini kepada dua bahagian bagi menampakkan ayatnya dengan jelas dan juga terjemahannya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala berfirman, kalau kita lihat terjemahan ayat, wa mathalu, dan perumpamaan, alladhina kafaru, orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang telah kafir. Okey, maknanya ayat ini perumpamaan bagi setiap orang yang kafir. Siapa saja yang kafir kepada Allah, dia termasuk di dalam perumpamaan yang Allah nak nyatakan pada ayat 171. Orang kafir, dia boleh terdiri daripada ahlul kitab. Orang kafir juga boleh terdiri daripada al-musyrikin, penyembah patung dan juga berhala. Jadi Allah mengatakan, dimisalkan orang kafir ini, yang telah kafir ini, samalah, mathali, seperti, alladhi yan'iqu, seperti orang yang berteriak, orang yang berteriak, menjerit, memanggil-manggil. Memanggil-manggil apa? Binatang. Bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Diumpamakan orang-orang yang kafir ini, mereka seperti orang yang berteriak, memanggil binatang, yang binatang yang dipanggil tidak dapat memahami apa yang diteriak itu, apa yang dipanggil itu. Dia tak faham. Pemanggil dia tu, tuan yang panggil dia tu, dia panggil apa, dia cakap apa. Cuma haiwan itu, binatang-binatang itu, dia dengar suara itu. Tapi dia tidak memahami suara yang dia dengar tadi itu. Yang dia hanya dengar apa? Illa du'a wa nida'a. Melainkan dia mendengar du'aan, suara panggilan sahaja. Okey. Du'aan ini dia ada perbezaan dengan wanida'a. Du'aan wa nida'a ni dia sama dari sudut suara. Du'aan berkaitan dengan suara, wa nida'an pun berkenaan dengan suara. Cuma beza di antara dua kalimah ini dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah rahimahullah, beliau mengatakan kalimah du'aan digunakan untuk menyeru orang yang dekat. Maknanya kalau nak panggil sesuatu yang dekat, dia gunakan kalimah du'aan. Maknanya suara kalau panggil orang yang dekat, tentulah suaranya suara yang rendah. Suara yang tidak kuat sebab orang tu dekat.
Manakala nidaan, kata Dr. Wahbah, digunakan untuk menyeru orang yang jauh. Jadi kalau kita nak memanggil yang jauh, maknanya mestilah kita menggunakan suara yang kuat, suara yang lantang. Okey, doa suara agak perlahan berbeza dengan nidaan memerlukan suara yang kuat. Okey. Jadi ayat yang kita baca tadi tu, kalau kita tengok pada terjemahan, saya masuk sedikitlah pada tafsiran terus. Allah kata, Allah nak umpamakan orang yang kafir ni, yang telah kafir kepada Allah, yang telah kafir, yang tidak beriman ni, mereka ni disamakan. Ada dikaitkan mereka ini seperti ada orang yang dia mengeluarkan suara, dia berteriak, dia memanggil haiwan, yang haiwan itu dia dengar suara orang yang memanggilnya, sama ada dengan suara yang kuat ke, sama ada dengan suara yang perlahan ke. Dia dengar, tapi dia tak faham suara tu maksud dia apa. Yang dia tahu dia pergi pada suara yang datang tu. Walaupun sama ada haiwan tu duduk dekat ke, haiwan tu duduk jauh ke, tapi suara tu dia boleh mendengar, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Okey, itu tentang haiwan. Okey, kemudian Allah menutup ayat ini dengan Allah mengatakan summum bukumun umyun. Orang kata, Allah mengatakan orang kafir ini, mereka itulah orang yang summum, dia pekak, dia bukmun, dia bisu, umyun, dia buta. Fahum la ya'qilun. Justru itu mereka ini tidaklah berfikir dengan akal mereka. Okey, maknanya Allah kata orang kafir ni, kesimpulan dia, mereka ni orang yang pekak, orang yang bisu, dan orang yang buta. Dan mereka ini, kalau kita baca ayat ni, Allah mengatakan mereka ni tidak menggunakan otak dengan sebaik-baiknya. Kan? Okey. Jadi dekat sini, untuk memahami ayat 171 ni, okay, kita kena tengok lihat kepada tafsiran ayat lah. Okey, begini. Okey, ayat ni kita sedia maklum bahawa ayat ini Allah nak kata tentang siapa? Allah nak bagi tahu kepada kita tentang perihal keadaan orang kafir. Okey, lepas tu dibandingkan dia dengan haiwan yang dipanggil, dia dengar suara tu, tapi haiwan tu dia tidak memahami apa yang orang tu panggil. Kemudian Allah kata kesimpulan dia, orang kafir ni dia pekak. Adakah maksudnya dia pekak sebenar-benarnya pekak? Siapa yang ikut perumpamaan yang bilangan yang pertama, kita dah sebutkan dah. Ada persamaan sebenarnya ayat ini bunyinya dengan summum bukmun umyun fahum la yarji'un dengan fahum la yaqilun. Orang kafir ni, mereka bukanlah pekak, sebenar-benarnya pekak. Walaupun mereka boleh mendengar, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkan pendengaran itu. Okey, maksudnya umpama masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maknanya tak manfaat walaupun boleh mendengar. So kalau guna telinga ni Allah bagi tidak dimanfaatkan, maka ia umpama seperti dipanggil orang yang pekak. Tidak mahu mendengar apa-apa kebaikan, nasihat. Kan? Banyak kali dikata tapi buat dono je kita katakan.
Kau ni macam orang pekak lah. Itulah orang kafir, Allah nak kata. Kemudian orang kafir ni pula, dia bisu. Dia bisu ni maksudnya, bukanlah dia bisu secara bisu yang real, hakiki. Tetapi mulutnya ini tidak mahu menyahut. Kalau kita orang beriman, orang bagi nasihat, kita kata, ya, saya dengar, saya patuh. Tu orang yang boleh berkata, tapi mereka ni bisu. Mereka tidak mahu juga, makna yang lain maknanya mereka juga tidak mahu menyatakan yang benar. Sepatutnya mulut kita ni kena kata la ilaha illallah, kan, Tuhan tu tiada Tuhan yang disembahkan Allah, tapi mereka ni bisu untuk menyatakan benda yang benar. Jadi mereka itu diumpama orang yang bisu. Lepas tu mereka ini orang yang buta. Mereka buta ni sebab orang kafir ni dia bukan tak nampak benda yang benar. Bukan dia tak nampak depan mata dia ataupun atas kepala dia, kiri dan kanan dia, bahawa ada bukti yang jelas bahawa Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan yang berkuasa itu satu je, bukan dua, bukan tiga. Mereka nampak depan mata tentang keesaan Allah yang ada pada sekeliling, tapi mereka macam seperti orang yang buta, seperti tak nampak pun bahawa Allah itu maha berkuasa dan Tuhan itu adalah satu. Oleh sebab itulah Allah menggelar mereka ini orang yang peka, orang yang bisu dan orang yang buta. Tuan-tuan, kalau kita kaitkan orang peka, orang bisu, orang buta ni, kalau dia berjalan kan, memang susah kita nak tunjuk jalan. Sebab apa? Kalau seorang itu dia peka, tapi kalau dia tak buta, kita boleh bagi isyarat, betul tak? Kita boleh tunjukkan isyarat tangan kan. Macam kita tengok berita sekarang kan, ada isyarat kan, bahasa isyarat. Walaupun dia tak dapat dengar, tapi dia boleh tengok isyarat. Okey, ataupun kalau dia buta, tapi kalau dia boleh dengar, mungkin dia boleh tahu. Kan, walaupun dia buta tapi dia dengar. Masih ada peluang lagi untuk dia, kita selamatkan dia, kita tunjukkan jalan. Umpama orang berjalan mencari jalan, dah buta, lepas tu pekak, lepas tu bisu. Maksudnya kalau kita bayangkan, kalau ada orang dia macam dia nak bertanya, kan? Mungkin dia nak tanya, jalan dekat mana jalan? Kalau dia buta, mungkin ada orang dia buta tapi dia boleh bercakap. Mungkin dia boleh minta bantuan orang lain kan? Tunjukkan saya jalan, tolong saya ni buta, tolong pimpin saya nak lalu satu jalan. Mungkin dia ada orang boleh tolong. Tapi sekarang ni, dah lah pekak, dah lah bisu, dah lah buta. Maknanya mana nak jumpa jalan yang lurus? Sebenarnya pada hakikatnya, bukan Allah yang pekakkan mereka, bukan Allah yang bisukan mereka, bukan Allah yang butakan mata mereka. Tetapi apa? Jawapan dia hujung itulah. Fahum la yaqilun. Tapi mereka ni tak mau fikir. Mereka tak mau berfikir. Ambil masa. Fikirkan yang didengar tu apa. Lepas tu yang dia nampak tu apa. So fikir. Fikir, tafakur. Fikir, analisis, kaji, fikir. Apa yang didengar itu betul tak, apa sebagainya. Okey. Cuma kalau bahagian hujung ni kita boleh fahamlah kan, apa itu peka, apa itu bisu, apa itu buta, dan mereka tidak mahu memikir. Itu maksudnya mereka tak gunakan waktu untuk macam berfikir, menganalisis, mengkaji, bertanya sebagainya. Tetapi yang bahagian depan ni diumpamakan orang yang memanggil-manggil, kan, memanggil-manggil haiwan, yang haiwan tu dia dengar tapi dia tidak memahami apa sebenarnya perumpamaan tu. Okey. Dalam Dota ni saya datangkan ada 3 tafsiran. Ada 3 tafsiran
yang saya temui sepanjang saya merujuk, saya membaca beberapa kitab-kitab tafsir, dapat disimpulkan ada 3 pentafsiran kepada yang berteriak, yang yan'iqu tu alladhi yan'iqu tu siapa, dan yang mendengar suara teriakan memanggil tu siapa. Okey, tapi sebelum itu, okey, kalau salah satu cara nak mencari jawapan perumpamaan ini apa, dapatkan makna sebenar, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat apa? Kita kena melihat ayat sebelum ayat yang kita baca tadi tu, ayat 171 tu, sebelum ayat perumpamaan tu datang, apa hakikat? Sebab perumpamaan ni kan dibuat perumpamaan. Maknanya mesti ada keadaan yang real dia apa. Itu kan sekadar perumpamaan. Maknanya sebelum datang perumpamaan itu, apa keadaan sebenar? Jadi kalau nak tahu keadaan sebenar orang kafir ini apa, maka kita kena rujuk ayat yang sebelumnya. Maka sudah pastilah ayat sebelumnya yang paling dekat sekali adalah ayat 170. Jadi kalau kita baca ayat 170, Allah mengatakan kepada kita, wa idza qila lahum ittabi'u, dan apabila dikatakan mengeluarkan suara lah, betul tak? Apabila dikatakan kepada mereka ni siapa? Orang-orang yang kafir. Maksudnya mereka telah mendengar dakwah, mereka mendengar ada orang yang mengajak kepada apa yang nak dikata. Okey, apa yang dikatakan kepada mereka ni? Ittabi'u ma anzalallah. Ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi ayat 170, Allah mengatakan orang-orang kafir ini, mereka pernah mendapat perintah, yang perintah itu mengajak mereka supaya ikut apa yang telah Allah turunkan. Maknanya ikutlah wahyu, ikut isi kandungan wahyu itu apa. Lepas tu Allah bagi tahu mereka apa respon, apa maklum balas mereka, apa reaksi mereka setelah mereka diberikan arahan tersebut. Mereka mengatakan qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Mereka tak nak ikut apa yang Allah turunkan, tapi yang mereka nak ikut apa? Mereka menjawab, tak maulah. Tak adalah perkataan tak mahu tu, tapi bahasa mereka mengatakan bal, mereka kata bahkan kami mengikut apa yang kami dapati, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar oleh nenek moyang kami lakukan. Maksudnya mereka tidak mahu mengikut apa yang telah Allah turunkan daripada wahyu itu, tetapi mereka memilih untuk mengikut apa yang dibuat oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka tak nak, ujar dia, mereka tak nak ikut apa yang Allah turunkan, tapi mereka nak ikut apa? Apa yang nenek moyang buat, apa jiran-jiran buat, apa orang-orang terdahulu buat. Lepas tu Allah pun mengemukakan pertanyaan kepada mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun? Apakah mereka yang nak ikut nenek moyang mereka ni, Allah kata, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak memahami sesuatu apa pun dan tak pula mendapat petunjuk, maknanya Allah kata takkan nak ikut juga
nenek moyang ataupun orang yang terdahulu yang dia tak memahami sesuatu ni, maknanya dia tak belajar, dia tak mengkaji. Dan adakah nak ikut juga nenek moyang mereka yang tidak mendapat hidayah? Maknanya Tuhan nak kata, nak ikut juga ke kalau orang yang buat salah, orang yang sesat, orang yang tak diberikan hidayah Islam yang sebenar, nak ikut juga ke? Okey, selepas ayat 170 ni, Allah datangkanlah perumpamaan yang mana yang kita belajar tadi tu. Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan dah boleh gabungkan ayat sebelumnya dengan perumpamaan yang sedang Allah bincangkan. Maknanya ayat 170 ni kita boleh simpulkan bahawa kita ambil dulu. Kita dapat simpulkan bahawa orang kafir ni mereka pernah mendengar suara yang mengajak mereka supaya ikut wahyu. Tetapi kita dapati mereka menolak. Tapi mereka ada telinga tak mendengar. Sebab tu mereka jawab kan. Maknanya mereka mendengar lah. Mereka mendengar ada orang yang memerintahkan supaya ikut daripada diturunkan. Betul tak? Tapi mereka buat apa? Mereka jawab, tak naklah buat apa-apa, ikut je lah apa yang sedia ada. Maknanya apa? Ada kaitan tak mereka tak mau fikir? Kan? Mereka tak mau fikir, sepatutnya mereka kena fikirlah. Betul ke nenek moyang kita buat ni selari tak dengan wahyu ni? Ataupun dah orang buat je lah, ikut je lah. Itu yang Tuhan kata tadi pada ayat yang kita baca tadi. Itu Allah letakkan fahum la yaqilun. Mereka itu tidak berfikir. Tidak berfikir apa? Dia dikaitkan dengan maksud yang kita nak bincangkan. Tapi sedikit sebanyak kita nampak perkaitan ayat 170 ni dengan perumpamaan. Okey. Jadi sekarang ni izinkan saya membentangkan 3 sudut pentafsiran bagi perumpamaan ayat yang sedang kita belajar. Okey, tafsiran pertama, tuan-tuan jangan bimbang kerana saya sudah sediakan apa yang saya paparkan ni dia sama apa yang ada di dalam nota yang tuan-tuan akan dapat. Okey, jangan bimbang. Okey. Nombor 1. Okey, tafsiran yang pertama ada para ulama mengatakan yang berteriak memanggil tadi adalah orang kafir. Sebab dalam ayat tu Allah hanya letak perumpamaan kan. Memang Allah kata yang berteriak allazi yan'iqu tu maknanya orang kafir lah yang memanggil-manggil, yang berteriak tu. Manakala yang dipanggil tu, kalau kita baca perumpamaan tadi, manusia memanggil haiwan ternakan dia. Contohnya manusia panggil lembu kan. Manusia panggil lembu. Lembu. Adalah mungkin orang panggil, mungkin orang letak nama ke. Kan ada kan setengah orang kan dia letak nama lembu dia apa. Nama apa. Tentulah kan. Ataupun dia letak nama, dia panggil kerbau dia ke kan. Dia panggil lembu, dia panggil kerbau dia panggil kambing dia ke, contoh. Tapi yang dipanggil tu tentulah kambing dia tadi tu, yang memanggilnya adalah tuan kambing itulah kan, orang yang memanggil tadi. Okey, apabila nak dikaitkan dari sudut hakikatnya, kalau orang kafir ni, maka yang dipanggil tu adalah patung-patung dan berhala-berhala. Jadi Allah nak samakan patung dan berhala-berhala sama seperti binatang yang dipanggil. Sebab binatang ni dia tak faham, dia tak boleh buat apa-apa. Yang dia tuan dia panggil, dia pergi. Dia tak faham apa-apa. Okay. Dia sama tak macam patung-patung dan berhala? Patung-patung berhala ni, okey, kita ambillah sebab
orang percaya, sebab tu ada orang berdoa kepada patung-patung, kepada berhala-berhala kan. Maknanya orang tu dipercaya seolah-olah patung-patung tu mendengar lah. Okey. Jadi patung-patung tu dia tak faham apa-apa pun. Orang duk panggil dia lah dewa ni lah ataupun apa, ataupun mambang tanah, mambang air ke, ataupun ada orang memuja pokok ke, memuja matahari ke, kan? Memanggil tu seperti mungkin dia berdoa dan sebagainya. Okey, jadi tafsiran pertama adalah yang berteriak memanggil itu orang kafir. Yang dipanggil itu adalah patung-patung dan berhala-berhala sembahan mereka. Okey, itu maksud yang pertama. Okey, maksud yang kedua, tafsiran yang kedua. Okey, sebelum kita pergi tafsiran yang kedua, izinkan saya mengukuhkan lagi tafsiran yang pertama ini dengan kita merujuk ayat yang lain. Ya, ayat yang lain dia akan mengukuhkan tentang tafsiran yang pertama. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Fatir ayat nombor 14. Muka surat 436. Okey, Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu memohon, meminta kepada mereka, mereka itu siapa? Yang disembah itu. Kalau yang mereka sembah itu, mereka minta pertolongan, minta perlindungan, minta rezeki kepada selain Allah lah yang mereka sembah itu, maka yang mereka panggil, yang mereka minta permohonan tu apa kata Allah? Walau sami'u. Allah mengatakan walau sami'u mastajabu lakum. Mereka tidak akan la yasma'u du'aakum. Mereka tak akan mendengar permohonan kamu. Sebab apa? Sebab itu kan patung-patung, itu kan berhala. Okey. Sebab orang-orang kafir ni mereka meminta hajat, meluahkan perasaan, minta perlindungan, minta rezeki daripada patung-patung dan berhala itu. Jadi Allah kata, permohonan yang kamu katakan itu tidaklah mereka dapat dengar. Sebab dia itu kan patung-patung dan berhala. Allah kata begini. Allah kata, sekalipun kalaulah dia boleh dengar pun, kata Allah. Contohnya mungkin ada orang dia memanggil apa? Mambang tanah, mambang air. Dia panggil dewa-dewa ke, dia panggil jin ke, kan? Allah kata, kalaulah mereka mendengar pun, mereka tidak dapat memberikan apa yang kamu doakan itu. Maksudnya, sekalipun ada makhluk-makhluk yang dipuja, dipanggil, diminta perlindungan, diminta pertolongan, kalau benda tu makhluk tu boleh dengar sekalipun, mereka tidak akan dapat memberikan, menunaikan hajat permintaan seperti yang dipinta. Jadi ayat surah Fatir ini menyebutkan bahawa yang dipanggil siapa? Tentulah selain Allah tadi itulah kan. Memohon ni maknanya mestilah mereka ada orang yang berdoa tu. Orang yang berdoa tu diumpamakan seperti orang yang berteriak memanggil. Yang dipanggil tu haiwan. Haiwan tu dia pun tak boleh buat apa-apa, ikut je Tuhan dia kata. Dia tak tahu. Haiwan tu kan diikutkan, dia panggil kambing, mai sini. Kambing dia datang. Kambing ni dia ikut je. Dia tak tahu rupa-rupanya tuan dia nak sembelih dia. Dia tak boleh pertahankan diri dia apa-apa. Yang dia tahu dia dengar suara panggil dia. Dia kata suara nidaan, doaan, wadidaan. Tapi dia dengar suara tu. Tapi dia tak faham Tuhan dia panggil sebenarnya sebab apa. Okey, jelas tuan-tuan perempuan. Okey. Jadi itu pentafsiran yang pertama. Saya harap jelas bagi tafsiran yang pertama. Okey. Tafsiran yang kedua,
para ulama tafsir kata, yang berteriak memanggil itu boleh merujuk kepada para nabi. Ingat tak tadi kita bawa ayat yang sebelumnya? Kan ada dikatakan kepada mereka kan. Siapa yang kata? Tentu yang sudah pasti tentulah para nabi ataupun orang yang beriman. Jadi para nabi ini juga boleh kita kaitkan dengan orang yang selalu memanggil umatnya. Wahai kaumku, kan kita pernah jumpa kan, betul tak? Sebab jumpa dalam Quran yang nabi-nabi ni panggil kaum dia, ya kaum, ya kaum, ya kaum, wahai kaumku. Okey, jadi yang memanggil-manggil itu adalah para nabi. So yang dipanggil siapa? Yang dipanggil itu merujuk kepada orang kafir. So orang kafir dalam ayat ni diumpamakan seperti binatang. Sebab apa binatang? Sebab orang kafir ni kan, macam kita sebut umpama haiwan tadi itulah. Dia ada orang kafir ni dia macam dia tak faham apa yang para rasul tu, bukan rasul tu terangkan tak, jadi tak faham, tapi mereka ni seperti haiwan. Buat bodoh aja, buat macam ya, buat macam tak layan kan. Macam kita bercakap dengan haiwan nak panggilnya apa kan. Ya, haiwan tu macam tu, bodoh dia itulah, dono dia macam itulah. Itulah umpama seperti orang kafir. Okay, ini adalah sudut yang kedua. Okay, jelas setelah pembahasan rahimani wa rahimakumullah. Okay, tafsiran yang kedua ni nanti kita akan sebut pengajaran dia. Okay, ada tafsiran ketiga. Tafsiran ketiga ni macam tafsiran yang kuat jugalah. Sebab apa? Sebab kalau kita baca ayat sebelum tu memang ada kaitan dengan tafsiran ketiga. Ada para ulama tafsir kata yang memanggil-manggil berteriak tu sebenarnya adalah nenek moyang mereka yang sesat. Memanglah kita kata, memanglah ayat tu mungkin kalau orang kata nenek moyang dia kan dah mati, macam mana dia boleh panggil-panggil? Itu dikatakan perumpamaan. Panggil tu seperti apa? Memberi tunjuk ajar, meninggalkan wasiat-wasiat ke, pesanan-pesanan ke. Mereka umpama seperti orang yang memanggil. Yang dipanggil itu siapa? Orang kafir. Kenapa orang kafir dikaitkan dengan yang dipanggil? Kerana walaupun nenek moyang dia sesat, orang kafir ni boleh dikaitkan dengan haiwan. Yang ni sangat sesuai yang kita kata tadi tu kan. Yang haiwan tu kan, Tuhan dia panggil dia. Bek. Masuk, pergi. Kan, panggil. Tuhan dia panggil dia. Tapi dia ikut je lah. Ikut Tuhan dia panggil dia. Jadi seperti orang kafir. So nenek moyang mereka kata, nenek moyang mereka buat A, dia pun buat A. Nenek moyang dia buat B, dia buat B. Dia macam haiwan lah. Masuk kandang, masuk. Keluar kandang, keluar. Sebab itu Allah kata, kita akan baca nanti dekat hujung kita dah baca tadi pun. Allah mengatakan orang kafir ini, mereka la yaqilun. Mereka tidak berfikir. Okey. Mereka tak dapat, mereka tak fikir. Tuhan dia tu suruh, Tuhan dia panggil dia tu untuk apa? Ya dia tahu, Tuhan kata masuk. Kenapa nak masuk? Dia tak dapat fikir. Jadi kita keluar, dia pun keluar. Kenapa Tuhan keluar ni? Lepas tu, kalau kita kaitkan haiwan tadi juga, ingat haiwan ni kan, dia tak boleh nak bagi reaksi. Contoh haiwan dia kata, bukan haiwan dia jawab, penatlah Tuan. Kan? Asyik makan rumput aja. Cuba tukar makan KFC. Contoh. Maksud tak boleh. Dia tak boleh nak memberikan reaksi. Ada kaitan tak dengan berhala-berhala kita sebut tafsiran yang pertama tadi. Betul tak? Kalau ambil tafsiran yang kedua pada haiwan tu dia tak faham lah kan, betul tak? Tuhan dia kata apa? Dia tak faham bahasa Tuhan dia tu. Secara jelas kan? Kita ambil lah haiwan yang umum lah, dia tak faham.
Tuan-tuan cakap lah panjang-panjang dekat kucing. Kan, cakap. Dia ngiau macam tu je lah. Tuan-tuan faham tak? So, kita nampak perihal binatang itulah perihal Allah nak samakan macam siapa? Macam orang kafir. So, ada kaitan. Jadi, kalau orang faham perumpamaan ni, teruknya, kasarnya, kata orang kafir ni macam binatang. Tak, Allah yang katakan. Betul tak? Kalau kamu bukan binatang, kalau kamu tidak ada perilaku seperti binatang, kan? Kenapa kamu boleh jadi, kalau kita ambil contoh orang Kristian lah. Orang Kristian kan, orang Kristian kafir. Ada pun ada kitab, tapi dia kafir. Kan? Daripada dulu lagi, nenek moyang dia kata bahawa Isa ni telah dibunuh, betul tak? Lepas tu tukar orang baru datang. Lepas tu dulu lagi dah kata bahawa sejarah mula-mula kata Isa ni adalah anak Tuhan. So sampai sekarang ni pun orang ikut je. Apa yang nenek moyang mereka itu telah berpegang. Tak nak berubah. Tak nak fikir. Betul ke Isa ni anak Tuhan ni? Walaupun mereka mendengar hujah, kan ada orang Islam berhujah kata, no, ada bukti Isa tu bukan anak Allah, Isa tu bukan Tuhan, Maryam tu bukan Tuhan. Tapi dia ada telinga, dia dengar, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lepas tu mereka tahu benda tu benar, tapi mereka tak nak cakap. Mereka juga tidak mampu untuk mengemukakan kebenaran kaitan dengan bisu. Dan mereka nampak depan mata mereka bahawa sebenarnya mustahil lah Tuhan tu gini. Tapi itulah tak bagi manfaat kepada penglihatan mereka. Okay, saya harap tuan-tuan jelas dengan ketiga-tiga tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Okay. Ada soalan tak? Ataupun tuan-tuan ada tak pentafsiran lain selain tiga yang saya sampaikan ni? Boleh tak tuan-tuan kongsikan? Mungkin ada pentafsiran yang keempat ke? Mungkin ada pentafsiran yang kelima ke? Kan sebab ada di kalangan tuan-tuan ni yang dah belajar dah ni perumpamaan ni. Mungkin tuan-tuan ada maklumat-maklumat yang nak dikongsikan. Kalau tadi kita tafsir ke, mungkin boleh kongsikan. Ada tak tuan-tuan? Sebelum kita bincangkan pada pengajaran dia. Lepas tu nak bincang apa tindakan yang kita kena buat setelah kita memahami ayat ini. Kita kena buat apa? Okay. Ada tak apa? Mana-mana yang nak tambah? Bismillah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam yang kau belajar kitab tafsir ayat-ayat perumpamaan tu sama je Ustaz macam Ustaz bagi tahu. Yang mana satu Kak? Yang ni yang Syekh Muhammad bin Saleh Al-Syawadifi ni tafsir ayat-ayat perumpamaan ni sama macam Ustaz bagi tahu tadi. Syawadifi tu dia tulis macam mana Kak? Dia tulis macam mana tu? Kata ayat-ayat yang Ustaz bagi tu contoh yang ni ayat daripada At-Tabari apa semua dia kata perumpamaan tu nasihat kepada orang-orang kafir dan para pemberi nasihat mereka macam tadilah para nabi yang menyeru kepada orang kafir kan salah satu macam Ustaz cakap tu sama benda-benda yang sama yang Ustaz bagi tahu ada dalam macam tu jugalah. Okey, ada yang lain tak? Ada yang penerangan yang lain. Okey. Kalau tak ada, kita terus pergi kepada pengajaran dia lah. Apa yang kita dapat belajar. Okey, untuk dapatkan pengajaran, kita kena ambil ketiga-tiga tafsiran. Maksudnya tafsiran satu, apa pengajaran dia. Tafsiran dua, apa pengajaran dia. Tafsiran tiga, apa pengajaran dia.
Okey. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah ya, saya nak kita lihat terlebih dahulu tentang tafsir ayat summun bukumun umyun fahum la yaqilun. Tadi saya harap tuan-tuan jelas ya tentang ayat yang hujung ni. Summun bukumun umyun fahum la yaqilun. Okey. Saya nak terangkan sikit saja lagi apa maksud mereka tidak berfikir tu, la yaqilun. Okey. Mereka tidak berfikir tu kita kena linkkan dengan tiga-tiga tafsiran tadi. Okey. Kalau kita katakan tafsiran pertama, kalau kita katakan tafsiran pertama, haiwan itu adalah yang patung-patung dan berhala itu merupakan yang diseru, yang dipanggil, maka kalau ayat itu kata la yaqilun, maknanya Allah nak kata mereka ni tak fikir ke ciri-ciri keadaan makhluk yang mereka seru tu. Itu Tuhan kata la yaqilun, mereka tidak berfikir. Maksudnya, kenapa pergi minta doa, minta perlindungan, minta rezeki, minta kebaikan pada makhluk yang diseru selain dari Allah tu? Tak fikir ke dia tu kan makhluk yang Allah ciptakan? Makhluk yang kamu buat dia. Itu yang Allah, iaitu kalau kita nak kaitkan dengan la yaqilun. Kalau pentafsiran yang kedua pula, la yaqilun dekat situ membawa maksud kenapa mereka tak berfikir apa yang telah disampaikan oleh para rasul tu. Kan para rasul tu suruh beriman, para rasul tu kata ini halal, ini haram, jangan syirik. Kenapa mereka tak ambil masa nak buat macam berfikir tu macam macam fikir, renungkan, rasul tu sampaikan. Kenapa para rasul tu kata tidak boleh menduakan Tuhan? Maksudnya berfikir, ambil waktu untuk berfikir. Okey. Kalau pentafsiran yang ketiga mengikut nenek moyang taklid buta ni, la yaqilun dikaitkan dengan kenapalah mereka macam tak buat kajian ke, mereka tak bandingkan dengan wahyu dengan nenek moyang mereka buat ni betul ke tak betul. Itulah dikaitkan dengan la yaqilun. Okey. Jadi pengajaran dia apa? Pengajaran dia nombor 1, itu pada pengajaran ya. Okey. Pengajaran yang pertama, ni kita kaitkan dengan tafsiran 1. So ayat ni walaupun dia bentuk perumpamaan, sebenarnya Allah seperti menghina, Allah mencela, Allah memburukkan orang kafir. Kenapa ayat tu seperti menghina, mencela orang kafir? Kerana mereka menyeru, memanggil, berdoa kepada sesuatu yang tidak boleh memberikan manfaat apa-apa. Kan? Patung tu dia tak boleh buat apa-apa pun. Kan? Kalau kita nak conteng kat dia ke, nak buat kotoran dekat dia ke, kan, nak kita nak pecahkan dia ke, tak ada apa-apa. Okey, untuk pelajaran yang pertama, pengajaran yang pertama bagi tafsiran yang pertama, izinkan saya kejap. Okey, kita pergi yang kedua dulu. Okey, pelajaran yang kedua untuk tafsiran yang pertama, dalam masa yang sama, bukan sekadar Allah nak mencela orang yang memanggil, orang yang menyeru sesuatu makhluk daripada Allah tu, tetapi Allah juga nak mencela, nak merendah-rendahkan sembahan-sembahan yang orang kafir panggil tu. Bukan sekadar Allah nak merendahkan, bukan nak mencela orang kafir tu, tetapi Allah juga nak mencela kepada makhluk yang orang kafir itu panggil. Kenapa?
Kerana sembahan selain dari Allah, dia tak boleh tunaikan sebarang permintaan pun orang yang minta. Kalau dia seru pada jin, jin tak boleh buat apa-apa. Dia seru kepada dia, contohnya dia Tuhan dia itu matahari, contoh ada orang dia pergi menyeru matahari, ada orang mungkin dia menganggap Tuhannya pokok. Ingat tak ada cerita apa tu yang filem tu yang dia pergi puja pokok kan. Ataupun ada orang dia memuja, kalau macam orang-orang asli yang tu dia memuja macam memuja roh-roh kan, sebenarnya tak boleh buat apa-apa pun sebenarnya. Yang dipuja, yang dipanggil, yang diseru tu. Okey, pelajaran pertama dan pelajaran nombor 2 ni kita kukuhkan dengan satu ayat dalam surah Al-Furqan ayat nombor 3. Yang mana ayat ni Allah mengatakan wattakhadhu min duni alihatan, dan mereka, iaitu orang yang kafir, telah mengambil, telah menjadikan sesuatu selain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Yang mana selain dari Allah tu la yakhluquna syai'a. Mereka tak menciptakan sesuatu pun. Mereka tu sendiri tak boleh ciptakan manusia, tak boleh ciptakan pokok, tak boleh ciptakan apa. Allah bagi tahu. Kemudian Allah kata wahum yukhlaqun, bahkan benda-benda yang mereka sembah itu ianya diciptakan. Bukan dia pencipta, tetapi mereka itu diciptakan. Contoh kalau patung-patung tu orang yang buat dia, betul tak? Penyembah tu yang buat dia. Kalau orang menyembah pokok tu Allah yang jadikan. Kalau ada orang yang menyembah jin, kan? Jin itu ada pencipta jin. Kalau ada orang menyembah matahari contohnya, yang matahari itu ada penciptanya. Jadi maksud dia, Allah mengatakan mereka telah mengambil makhluk-makhluk sebagai Tuhan, yang makhluk-makhluk sebagai Tuhan tu langsung tak ada kuasa nak ciptakan sesuatu pun. Bahkan mereka itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Lepas tu Allah kata lagi, wala yamlikuna li anfusihim darra. Makhluk-makhluk tu sendiri tak ada kuasa nak jaga diri sendiri, nak bagi faedah pada diri sendiri. Okey, contoh kalau macam pokok kan. Akhirnya pokok tu orang boleh tebang. Pokok tu boleh tak pertahankan diri. Tak boleh buat apa-apa. Matahari tu sendiri, dia tak boleh je nak keluar cahaya. Tak, ada masa dia kena terbenam. Hilang cahaya dia juga. Ada masa langsung tak nampak cahaya matahari tu. Okey. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Okay. Lepas tu Allah kata, Allah buat contoh lagi yang lebih dahsyat. Allah kata, wala yamlikuna mauta. Makhluk-makhluk tu ada kuasa untuk mematikan. Wala hayata, atau menghidupkan. Wala nusyura, ataupun kata Allah Azza wa Jalla, untuk membangkitkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Jadi itulah ayat yang banyak lagi sebenarnya ayat lain. Ya, Allah mengatakan dia sajalah yang boleh memberikan manfaat, yang boleh mendatangkan mudarat. Tapi saya ambil satu ayat ketiga ni untuk dijadikan sebagai pengukuhan kepada pelajaran nombor 1, pelajaran nombor 2. Kita ni sebenarnya bukan sekadar nak memahami tafsiran ayat pada perumpamaan, tapi kita mesti nak kena ambil sesuatu teladan pada malam ini. Okey, maka pengajaran yang ketiga ini saya kaitkan dengan tafsiran yang kedua. Allah nak mencela kepada orang kafir yang dia tidak mahu menyahut, bahkan dia berpaling dari memenuhi seruan dakwah para nabi.
Macam kalau mereka menyembah patung-patung, kan? Betul tak? Ataupun, yalah, kalau mereka menyembah patung-patung, patung-patung contohnya ada orang minta, patung bagilah aku rezeki. Patung tu dia tak mau, dia tak boleh menyahut. Sat, aku bagi kau RM100. Patung tu dia tak boleh menyahut. Dia dia tak boleh, dia kaku, dia tak boleh buat apa-apa. Itulah diumpamakan juga seperti orang kafir yang tak mahu menyahut, tak mahu mengikuti suara-suara dakwah, suara-suara nasihat yang disampaikan oleh para nabi. Pelajaran yang keempat, kalau kita ambil tafsiran ketiga yang ikut memutar tuli nenek moyang ni, maka ayat ini memberitahu kepada kita Allah mencela orang yang mengikuti pihak lain secara membuta tuli tanpa berfikir dan membuat penilaian, membuat kajian. Pelajaran 4 ni bukanlah bermaksud kalau bab dunia tak apa. Contoh orang kata, kau undilah dia tu kawan baik aku, setakat aku kenal. Dalam bab dunia-dunia ni tak apa lagi. Tapi sepatutnya kita kena sediklah dulu, betul ke kalau aku dicakap, entah dia dibayar. Itu dalam bab dunia ni tidak seberat dalam agama. Tidak seberat dalam agama. Dalam bab agama, dalam bab ibadat, dalam perkara hukum halal haram, dalam bab dosa, dalam bab pahala, kita mesti kena mengkaji dia. Jadi Allah tak suka kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada wang ringgit, kita tak mau belajar. Kenapa kau solat 4 rakaat selepas isyak? Contoh, dah aku tengok kawan aku buatlah. Macam tu. Kenapa kau berpuasa hari Rabu ni? Contoh, nenek aku dulu memang dia puasa, dia pesan kat aku suruh puasa. Contoh, kan. Kalau baik tu tak apa, tapi kalau benda salah, entah-entah tak ada pahala. Contoh, macam tu. Jadi itu bagi pelajaran yang keempat. Justru itu kita kena buat apa? Okey, sekejap ya. Sebelum tu saya nak kukuhkan pelajaran nombor 4 ni, yang Allah mencela orang yang buat sesuatu perkara lah agama ni, dalam urusan akhirat ni, dalam urusan ibadat ni diikut saja, sedangkan dia ada kemampuan. Okey, saya nukilkan ayat sokongan iaitu surah Al-Anfal. Minta maaf, nombor surah tu tak betul ni, kena baiki. Bukan surah yang kedua Al-Anfal ni. Okey, ayat 22 dengan ayat nombor 23. Ayat ni kalau dalam Quran, tengok muka surat 179. Kita tengok ya, dahsyat tau. Kalau kita ada masa, tenaga tau, kita boleh belajar. Kan, kita kena belajar. Kita kena tahu amal yang kita nak buat tu ada sumber tak, betul tak. Kalau kita ikut saja kan, kita bimbang. Kalau yang orang tak ada kemampuan tu tak apalah, terkeluarlah daripada ayat ni, tapi kita bimbang. Ada manusia ni, Tuhan kata apa? Inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk, bukan binatang sajalah, makhluk yang melata di sisi Allah ialah athummun bukumu, ialah orang yang pekak lagi bisu, alladzi la yaqilun, yang tidak mau berfikir. Yang kita kaitkan tadi itu, dia ada telinga tau, tapi tak nak gunakan telinga ni untuk dia dengar ilmu, untuk dia dengar nasihat, untuk mendengar tujuh ajar, untuk mendengar peringatan. Allah kata itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sejahat-jahat makhluk yang Allah ciptakan, yang dia melata dekat muka bumi ni. Jangan main-main tuan-tuan. Lepas tu yang bisu. Yang bisu. Maksudnya dah dia tak tahu, tanya, contoh kan, ataupun benda tu salah, kena nyatakan dia salah, katakan yang benar, contohnya.
dan yang tidak mahu berfikir. Tak mahu fikir. Kerja dia, malahlah, payahlah. Tak mahu, dia kena fikir. Okey, kemudian Tuhan kata, Allah kata, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, pasti Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Mendengar ni maksudnya, kan tadi kita cerita orang pekak kan. Allah kata kalaulah orang yang mendengar tu Allah nak bagi dia dapat manfaat, Allah boleh buat, kata Allah. Allah boleh buat dia dengar sekali, terus dia beriman. Dia dengar sekejap je, dia terus jadi baik. Allah boleh buat, kata Allah. Jikalau Allah hendak menjadikan mereka dapat mendengar sekalipun, pasti mereka berpaling dan tak mahu menerimanya. Maknanya Allah ni maha mengetahui bahawa mereka ni jenis manusia yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ataupun tak masuk-masuk langsung. Ke kanan pun tak masuk, telinga kiri pun tak masuk. Allah maha mengetahui. Okey, jadi apa ada lagi tu? Okey, ada lagi untuk pelajaran kelima, tertinggal satu. Maaf saya tertinggal. Satu lagi, kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar rupanya Allah melarang kita mengikuti orang yang memang orang yang kita ikut tu adalah orang yang tak ikut wahyu, dia tak ikut petunjuk Quran dan sunnah. Mereka itu orang yang mengikut hawa nafsu. Macam orang ikut ajaran sesat kan? Kan banyak ajaran-ajaran sesat tu, antaranya orang yang mengikut hawa nafsu lah tu. Orang yang tak nak solat, dia kata tak perlu solat lah, cukup dengan dia niat lah. Contoh macam tu. Itu semua orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Jadi Allah melarang pengikut-pengikut yang mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Okey, ini kita kaitkan juga dengan apa? Dengan ayat yang sebelumnya tadi. Ingat tak? Kan, dia jawab apa? Dah orang dulu buat, ikut je lah. Jadi Allah tanya, kalau mereka buat salah pun nak ikut ke? Kalau mereka tak ada ilmu, mereka buat tu sebenarnya tak betul, nak ikut juga ke? Jadi secara tak langsung, kita dapatlah keluarkan pengajaran yang kelima tadi. Okey. Jadi kita pergi kepada tindakan apa yang kita kena buat pada malam ni setelah selesai belajar tadabbur ringkas bagi ayat bentuk perumpamaan. Nombor 1, kita kenalah nak berdoa, nak minta kebaikan, ada hajat, apa pun hajat. Urusan dunia ke, urusan akhirat ke, nak sihat ke, nak rezeki ke, nak elak pada penyakit ke, mudarat ke, minta hanya kepada Allah. Saya tak letaklah ayat sokongan sebab semua orang tahu. Antaranya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jangan mintalah pada makhluk-makhluk yang lain, seperti nak minta dekat dewa-dewa lah, orang yang dah mati dalam kubur lah, nak minta kepada malaikat lah, nak minta dekat bulan-bulan lah, minta kat makhluk yang jangan. Okay. Kemudian yang tindakan yang kedua yang kita dapat belajar, kita dapat belajar kat sini apa? Apa yang Rasul sampaikan, mana-mana para pendakwah yang ikhlas, yang benar dia sampaikan, ulama-ulama menyampaikan, maka dengar dan taatlah apa yang disampaikan oleh para Rasul. Rasul dah tak ada, Rasul tinggalkan kita Quran, Rasul tinggalkan kepada kita hadis-hadisnya. Lepas tu para ulama ni pun mereka pewaris Nabi. Jadi apa yang mereka katakan selaras dengan Quran dan hadis, dengar dan taat. Okey, kita tak mahu jadi seperti orang kafir. Okey. Jadi ayat Quran banyak, antaranya dalam surah Al-Ahzab. Kalau ayat yang kata dengar dan taat ni boleh ambil ayat surah Al-Baqarah tu lah ya. Surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu, yang ayat tu apa? Qalu sami'na wa ata'na. Baqarah ya. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat yang akhir yalah, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah tu.
Dalam masa yang sama, Allah pesan pada kita dalam surah Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illah wa rasulah." Sesiapa yang taat kepada Allah, dia taat pada Rasul. Apa kaitan dengan perumpamaan tadi? Kerana kalau Rasul kata buat, dia menyahut apa yang Rasul tu katakan. Ya, saya buat. Allah kata jangan berjudi. Dia pun taat pada Allah, dia tinggalkan judi. Nabi kata tak boleh ambil rasuah ni, nanti Allah laknat. Orang yang bagi rasuah, orang yang menerima rasuah, kita pun taat, tinggalkan. Orang nak bagi rasuah pada kita, kita tolak, maaf, saya tak terima sebarang rasuah. Jadi Allah kata siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia fala fawzan azima, dia akan mendapat kejayaan, mendapat kejayaan yang sangat besar. Dalam ayat lain dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kalau apa yang Rasulullah bagi pada kita, terima. Apa jua yang Rasulullah larang kita lakukan, buat apa? Fantahu, maka kita tinggalkan. Itu tindakan kita yang kita dapat belajar pada malam ini. Kita tak mahu jadi seperti orang kafir yang diumpamakan seperti sembahan-sembahan yang tak boleh bagi reaksi, yang tak boleh menjawab, yang tak boleh berkata-kata kepada mereka. Okey. Yang terakhir sekali, kalau membuta tuli itu tak boleh, mengikut secara membuta tuli itu tak boleh, maka kita kena buat apa? Ini merujuk kepada yang memang ada kemampuan belajar, yang ada masa untuk dia belajar, yang dia boleh bayar guru untuk dia belajar. Contoh kan, dia ada wang ringgit, dia ada ruang, dia ada peluang. Macam kita buat kelas-kelas bawah Akademi Tadabbur Malaysia ni percuma. Ada kelas-kelas Ahsanul Amalah percuma, ada kelas-kelas Persatuan Wanita Islam tu percuma. Tapi kita tak nak menuntut ilmu. Jadi kalau tak ada ilmu, tak boleh, sebab kita nak buat sesuatu. Maka kita kena tahu, aku buat ni Allah suruh tak? Aku buat ni boleh ke tak boleh? Halal ke? Haram ke? Maka dia perlu ada ilmu. Begitu juga kalau dia nak meninggalkan sesuatu. Aku tinggalkan ni, aku tak nak bagi ni, aku tak nak tolong ni. Perlukah aku tinggalkan? Ataupun aku nak tinggal ni haram ke makruh? Aku nak tinggalkan ni bentuknya macam mana? Contoh. Jadi nak buat sesuatu, nak tinggalkan sesuatu, nak cakap sesuatu, mesti kena ada ilmu. Ilmu tentang halal haram, dosa pahala, wajibnya mana, sunatnya mana. Sebab kita tak nak jadi manusia yang ikut orang buat-buat, kawan buat-buat. Kalau betul tu tak apalah. Tapi kita kena ada kita kena usaha lebih lah, sebab kita ada kemampuan. Jadi untuk tindakan ketiga ni, malam ni saya nak kuatkan dengan beberapa dalil dari sudut hadis dan kata-kata para sahabat dan orang-orang yang saleh. Okey, dengan baik-baik, fahamkan, maka kita kena ambil tindakan. Okey. Nombor 1, kita ambil daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi pesan kepada kita dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, ilmu di sini tuan-puan ya, dia dikhusus dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama secara khusus. Okey, adalah wajib ke atas setiap muslim. Ini ilmu yang wajib ni, wajib belajar ni, khususnya ilmu-ilmu yang fardu ain lah. Ilmu-ilmu mengenal Allah, ilmu-ilmu yang kita kena tahu mana yang halal, mana yang haram. Ilmu-ilmu seperti itu, hukum hakam, maka kita wajib belajar. Kan? Kita tak nak nanti kita buat, rupanya tak boleh buat je. Macam tu.
Okey. Kemudian saya nukilkan kata-kata sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata apa? Al-ilmu imamun amal wal amalu tabi'u. Ilmu merupakan imam pemimpin kepada amal. Maka amal adalah pengikutnya. Maknanya apa? Maknanya apa? Amal yang kita nak buat tu, ibadat yang kita nak buat tu mesti ikut apa? Mesti ikut ilmu. Maknanya biar ada ilmu ke depan, amal tu kat belakang. Jadi sebelum kita nak buat satu amal, kita kena tahu dulu amal kita buat ni macam mana dalam agama. Bid'ah tak, Nabi buat tak, Nabi redha tak, Allah suka tak, bentuknya macam mana. Biar ilmu tu kat depan. Okay, amal tu jadi pengikut. Dia faham kan? Okay, kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dia, yang Sahih Bukhari itu, dia buat satu bab tau, ada satu chapter tu ditulis babul ilmu, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Dia kata bab, dia kata bab kena, dia kata ilmu itu mendahului mana-mana perkataan dan perbuatan. Maknanya apa? Nak bercakap kena tahu dulu, kena ada ilmu dulu. Cakap kita ni, ayat kita nak pakai ni, kalimah kita nak sampai ni, dosa ke tak dosa, pahala ke tak pahala, perlu cakap ke tak perlu cakap, kena ada ilmu dia. Begitu juga dengan perbuatan, sebelum nak bertindak, sebelum nak bergerak, sebelum nak menulis, sebelum nak buat apa buatan, kena ada ilmu dia. Okay. Tapi ini bukan hadis ya. Babul ilmu qabla qalu amal itu bukan hadis, tetapi adalah satu tajuk yang berkaitan dengan ilmu yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kemudian saya nukilkan apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala alaih. Dia kata apa? Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan bighairi ilmi, tanpa berlandaskan ilmu, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, maka apa amal yang dia buat itu sebenarnya lebih banyak bawa keburukan daripada memberikan kebaikan. Maknanya nak buat amal ni walaupun sikit tetapi ada sandaran, ada rujukan, ia membawa kepada kebaikan daripada buat amal tetapi tidak melandaskan kepada sandaran dan rujukan. Dia bukan bawa kepada pahala, bahkan boleh bawa kepada dosa, boleh bawa kepada ditolak amal itu dipanggil membawa keburukan. Dan yang terakhir, agak panjang sikit tapi saya ringkaskan saja sebab waktu kita pun dah lebih 1 jam. Okey. Kata Al-Hasan Al-Basri, saya pergi terus kepada terjemahan apa kata Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Dia kata orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu tentang perkara yang dia amalkan itu, yang dilakukan itu, bagaikan seorang yang berjalan tetapi dia tak mengikuti jalan yang betul. Begitu juga dengan seseorang yang dia buat sesuatu tetapi tidak mempunyai ilmu mengenai perkara tersebut, maka dia membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan yang dilakukan. Ini adalah 2 pemisalan yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri bagi orang yang buat amal tapi tidak berlandaskan kepada ilmu. Umpama dia ikut jalan yang tak betul dan dia mendapat banyak keburukan daripada kebaikan. Lepas tu dia sambung lagi. Sambung ni kita kena baca lah. Ini tentang beliau memberi nasihat tentang kalau nak cari ilmu, jangan sampai tak buat ibadat, asyik belajar aja. Emak yang kesorangan kat rumah, dilupakan. Tanggungjawab pada suami, pada pasangan, anak-anak dilupakan. Asyik belajar je pun tak boleh juga. Macam tu kan. Sampai kita sendiri pun tak ada nak baca Quran, tak banyak nak salat. Sebab apa? Asyik mencari ilmu je, tak boleh juga, dia kata. Lepas tu dia kata kalau buat ibadat, kalau ibadat tu tak mengganggu pencarian ilmu pengetahuan pun, itulah yang terbaik, dia kata. Jangan asyik ibadat aja sampaikan kita ni
makin lama makin tak tahu. Tak boleh juga, dia kata. Kena imbang lah. Dia kata cari ilmu selama mana dia tak mengganggu ibadah kita. Tapi kalau buat ibadat, jangan sampai kita tak ada waktu untuk menuntut ilmu. Itulah ulasan daripada Hasan al-Basri rahimahullah. Maka saya kira cukuplah ya dengan kadar ini. Tadabbur ringkas ayat-ayat perumpamaan. Kita dapat faham ayat 171 tadi. Lepas tu kita dapat juga sedikit sebanyak maklumat dekat ayat 170, ayat sebelumnya. Lepas tu kita dapat beberapa pengajaran dan kita dapat senaraikan beberapa tindakan yang kita nak ambil bermula pada malam ini. Kalau ada tindakan tadi kita dah buat, okey, teruskan. Mintakan hidayah taufik dari Allah supaya kita dapat teruskan tindakan tadi sampai kita mati. Tapi kalau ada yang masih belum buat, maka kita buat. Ataupun ada yang separuh kita dah buat, kita sempurnakan lagi yang separuh. Itulah tujuan sebenarnya kenapa kita nak faham Al-Quran. Kenapa? Kerana kita nak bertindak mengikuti apa yang Allah bagi tahu pada ayat Al-Quran. Kita nak hidup di muka bumi ini mengikuti nasihat, petunjuk, panduan daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Baik, ada sebarang persoalan tuan-tuan puan-puan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey, ada mana-mana yang perlu saya ulang? Ada mana-mana yang perlu saya perincikan lagi tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Ada. Semua nota dapat tuan-tuan puan-puan? Jelas dah Ustaz semua. Okey, kalau begitu saya jemput tuan-tuan perempuan untuk mengikuti kelas pada esok malam, insya-Allah Jumaat malam Sabtu. Kita akan menyambung lagi kisah Nabi Allah Adam di bawah modul jejak 25 Rasul. InsyaAllah nanti nota saya akan kongsikan. Jadi sesiapa yang kalau tuan-tuan nak tahu maklumat perjalanan mana-mana kelas di bawah Akademi Tadabbur Malaysia ataupun Malaysia Tadabbur Academy, tuan-tuan bolehlah berada di Telegram. Okey, kita ada satu grup Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, so boleh berada dekat situ. Tuan-tuan boleh dapatkan nota-nota yang ada. Lepas tu tuan-tuan boleh mengetahui perjalanan kelas-kelas yang kita akan laksanakan. Pembatalan kelas, penangguhan kelas dan sebagainya. Okey, dalam ruangan chat tu ada. Tuan-tuan boleh ambil link Telegram. Kalau boleh, ajak kawan-kawan yang lain. Ajak. Sebab kelas kita ni tak perlu nak bayar apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan, dialu-alukan. Tapi kalau tak mampu dan tak wajibkan, terserah pada tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khair kepada semua atas tumpuan, perhatian, pengorbanan waktu untuk sama-sama kita memeriahkan, kita sama-sama menimba ilmu pada malam ni. Jadi kalau ada mana salah dan silap dari sudut penyampaian saya, tutur kata ataupun penerangan, kalau ada yang salah dan silap, tolong diberikan teguran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi